Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira binti Mak Saleh, nomometri A21B2684. Okey, slide ini membincangkan tentang syarikat Zik Bakery and Cake Sdn Bhd. Yang pertama iaitu pengenalan, yang kedua iaitu pengurusan kos dan penetapan harga. Seterusnya iaitu perancangan kewangan dan kawalan aliran tunai, dan yang terakhir iaitu kesimpulan. Okey, yang pertama iaitu pengenalan. Laporan ini membincangkan tentang berkenaan dengan pengurusan kos, penetapan harga, perancangan kewangan dan kawalan aliran tunai yang melibatkan syarikat Zik Bakery and Cake Sdn Bhd. Slide yang pertama iaitu melibatkan pengenalan syarikat Zik Bakery and Cake. Syarikat Zik Bakery and Cake ialah perniagaan yang menjalankan aktiviti pembuatan, pemborong dan pengedar produk berasaskan bakery seperti jenis kek, pastry dan roti. Premis perniagaan yang dipilih oleh saya untuk melakukan latihan industri selama 4 bulan ini terletak di lokasi yang strategik di kawasan bandar di Kuala Terengganu. Sebelum pertumbuhan syarikat ini, pemilik syarikat iaitu Puan Suzana binti Muhammad Saleh telah menimba ilmu pengetahuan dan melengkapkan diri dengan kemahiran berkaitan dengan penyediaan, pembuatan dan hiasan kek seperti roti dan yang sewajarnya daripada pengalaman berkhusus di Malaysia Institute of Bakery selama 2 bulan. Selain itu, beliau menyedari akan keperluan untuk mengembangkan perniagaan dalam bidang roti, pastry dan kek. Pemilik premis perniagaan Zik Bakery and Cake iaitu Puan Suzana binti Muhammad Saleh telah menyambung kepada peringkat Diploma Baking Science and Technology Malaysia Institute of Bakery dan Diploma Pastry di City and Guide London. Slide ini membincangkan tentang pengurusan kos dan penetapan harga. Pengurusan kos adalah salah satu proses di mana organisasi menggunakan perakaunan kos bagi melaporkan atau mengawal kos-kos yang terlibat dalam menjalankan perniagaan. Pengurusan kos pada amnya menerangkan hala tuju serta aktiviti pengurusan dalam perancangan jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Ini dapat meningkatkan nilai kepada pelanggan dan menurunkan kos produk atau perkhidmatan. Contohnya, menentukan jumlah dan jenis bahan produk. Yang kedua, mengubah proses-proses dalam pembuatan. Ketiga, perubahan pada reka bentuk produk. Pengurusan kos bukanlah satu konsep asing, tetapi menjadi implementasi penting dalam strategi asas pengurusan perniagaan. Terdapat beberapa konsep pengurusan kos yang telah sebati dengan konsep-konsep pembuatan dan pengeluaran. Seterusnya adalah fungsi-fungsi perniagaan. Yang pertama iaitu pengeluaran, yang kedua iaitu pemasaran dan yang ketiga iaitu kewangan sumber manusia. Berikut adalah slide berkaitan dengan carta proses perniagaan iaitu faktor input, proses tambah nilai atau proses pengeluaran, output, jualan dan juga untung. Slide ini berkaitan dengan pengurusan kos yang melibatkan aktiviti utama mendapatkan bahan mentah input, tukarkan kepada barang siap iaitu proses pengeluaran dan menghasilkan barang siap output. Input iaitu mendapatkan bahan mentah untuk menjalankan aktiviti pemprosesan. Ia terdiri daripada tanah, buruh, modal dan usahawan. Proses pengeluaran iaitu tukar bahan mentah kepada barang siap, gabungan jalinkan mesin, kemahiran pekerja, bahan mentah dan sebagainya. Output pula iaitu hasil terakhir daripada aktiviti pemprosesan sama ada dalam bentuk produk atau perkhidmatan dan dinilai dalam bentuk kuantiti, berat, saiz dan jenis. Kaitan dengan pengurusan kos mengikut aktiviti perniagaan. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi kos perniagaan terbahagi kepada dua jenis iaitu kos langsung dan juga kos tidak langsung. Kos langsung terdiri daripada kos bahan di dalam syarikat Zik Bakery and Cake iaitu kos buruh, kos pengangkutan. Kos tidak langsung pula terdiri daripada kos pengurusan dan overhead. Seterusnya, senarai penggunaan utiliti syarikat Zik Bakery and Cake seperti berikut iaitu yang pertama penggunaan air, yang kedua tenaga elektrik, yang ketiga liputan internet atau wifi dan yang terakhir iaitu gas. Slide ini berkaitan dengan pengurusan sumber manusia iaitu penyata gaji bagi kaki tangan Zik Bakery and Cake. Yang pertama iaitu pengurus syarikat yang memiliki gaji sebanyak 2,000.
dan mempunyai potongan KWSP dan juga ZOXO sebanyak RM150 dan juga RM32.60 dan gaji bersih yang beliau miliki iaitu sebanyak RM1,772.40. Yang kedua iaitu pengurus sumber manusia HR memiliki 1,800 gaji dan mempunyai potongan KWSP dan juga ZOXO sebanyak RM192 dan juga RM32.60. Gaji bersih yang beliau miliki sebanyak RM1,572.40. Begitu juga dengan pengurus operasi atau pemasaran dan juga ketua tukar masak. Bagi staf biasa, beliau memiliki gaji sebanyak RM1,500 dan mempunyai potongan KWSP dan juga ZOXO sebanyak RM182 dan juga RM32.60. Dan beliau mempunyai gaji bersih sebanyak RM1,285.40. Dan bagi juru roti dan bagi pekerja yang membuat roti iaitu baker mempunyai bonus sebanyak RM200. Dan yang terakhir sama juga seperti pemandu lori atau van mempunyai gaji RM1,500 dan mempunyai potongan KWSP sebanyak RM182 dan juga RM32.60 dan memiliki gaji bersih sebanyak RM1,285.40. Antara bonus yang dikeluarkan oleh syarikat Zip Bakery and Cake berdasarkan hari perayaan, hari pekerja, hujung tahun, syarikat juga menyediakan ganjaran kepada pekerja bagi tujuan merapatkan hubungan antara majikan dan juga pekerja. Selain itu, ganjaran bentuk wang seperti gaji. Manakala ganjaran bukan bentuk wang seperti pengangkutan, tempat kediaman atau hostel, tabung dalam kumpulan wang simpanan pekerja iaitu KWSP, perkeso dan juga ZOXO. Cuti bergaji, cuti kecemasan, sakit bersalin, menunaikan umrah, cuti berkahwin dan cuti umum. Dan yang terakhir, ganjaran yang terakhir iaitu peluang melanjutkan pelajaran. Seterusnya, sistem pembayaran yang digunakan oleh syarikat Zip Bakery and Cake adalah seperti berikut: pembayaran secara tunai, pembayaran secara atas talian, online banking, scan QR code, cash on delivery dan yang terakhir iaitu touch and go. Slide ini berkaitan dengan penetapan harga. Penetapan harga iaitu proses yang menentukan apa yang bakal diterima oleh syarikat Zip Bakery and Cake sebagai pertukaran untuk produknya. Faktor harga adalah kos pengkilangan, tempat pasaran, persaingan, keadaan pasaran dan juga kualiti produk. Penetapan harga juga merupakan pemboleh ubah utama dalam teori peruntukan harga. Terdapat 3 aspek iaitu barangan, promosi dan juga tempat. Terdapat 2 jenis perancangan kewangan di dalam syarikat Zip Bakery and Cake iaitu perancangan jangka pendek dan juga perancangan jangka panjang. Bagi perancangan kewangan jangka pendek, proses mengenal pasti keperluan kewangan syarikat dan membaik pulih kewangan syarikat dengan strategi yang dapat membantu syarikat mencapai matlamat kewangan syarikat. Tindakan perancangan kewangan jangka pendek membantu syarikat Zip Bakery and Cake meningkatkan bekalan, pesanan inventory dan senarai gaji. Bagi perancangan kewangan jangka panjang, strategi ini terdiri daripada melihat unjuran hasil dan perbelanjaan dalam tempoh beberapa tahun yang akan datang, termasuk faktor seperti keadaan ekonomi dan juga pembelanjaan masa depan. Selain itu, penting juga dan perlu untuk meningkatkan aliran tunai, penyelidikan dan pembangunan perkembangan syarikat Zip Bakery and Cake. Slide ini membentangkan tentang contoh perancangan kewangan yang ada di dalam syarikat Zip Bakery and Cake seperti perancangan aliran tunai, perancangan insurans, perancangan persaraan, perancangan pelaburan, perancangan cukai dan perancangan hartanah. Slide ini berkaitan dengan kawalan aliran tunai bagi syarikat Zip Bakery and Cake pada tahun 2015. Untuk tahun yang terkini, saya tidak dapat memperolehi maklumat tersebut kerana pihak pengurusan syarikat Zip Bakery and Cake mempunyai beberapa masalah berkaitan dengan pengurusan kewangan syarikat. Penelitian dan perbincangan yang telah dilakukan sepanjang melaksanakan latihan industri di syarikat Zip Bakery and Cake,
dapat saya simpulkan bahawa kajian tentang syarikat ini ialah dapat memberi maklumat yang berguna kepada usahawan-usahawan yang baru yang ingin mencuburi bidang perniagaan supaya mereka dapat menguruskan kos dan kewangan perniagaan yang akan dikendalikan oleh usahawan baru dengan lebih berkesan. Diharapkan juga melalui kajian semasa melaksanakan latihan industri selama 8 bulan di syarikat Z Bakery and Cakes Sdn Bhd ini dapat memberi maklumat tambahan kepada usahawan baru seperti saya bagi memantapkan lagi sistem pengurusan kos untuk perniagaan saya supaya saya sebagai usahawan baru dapat terus bertahan dan bersaing dalam industri perniagaan yang kini lebih berkembang dan luas ke arah pembangunan dan ekonomi yang lebih maju dan lestari pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.